إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين. Kata Al-Imam Al-Allamah Abil Barakat Sayyidi Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, qala takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dhati aw sifatihi al-aliyah. Terjemahan matannya, seterusnya adalah bersalahan Allah Ta'ala dengan yang lain. Seterusnya keesaan Allah Ta'ala pada zatnya dan sifat-sifatnya yang tinggi. Baik, sambung dalam bait yang ke-24 daripada matan Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Imam Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Katanya, takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah. Seterusnya adalah bersalahan Allah Ta'ala dengan yang lain. Itu satu sifat. Kemudian sifat yang seterusnya, keesaan Allah Ta'ala pada zatnya dan sifat-sifatnya yang tinggi. Baik. Sambung dalam perbincangan kita, masih lagi dalam perbincangan sifat-sifat yang berada di bawah keluarga salbiyah. Jangan lupa perbincangan kita salbiyah pada sifat Allah ialah salbu ma la yaliqu billahi jalla wa ala, iaitu ketiadaan sesuatu yang tidak layak sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ternafinya kekurangan ataupun kelekehan yang tidak sepatutnya ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mulia. Maka ni sifat yang kelima lah dalam bilangan ataupun sifat yang keempat dalam keluarga salbiyah, iaitu takhalufun lil ghairi. Takhalufun lil ghairi. Kalau dalam kitab-kitab kita biasanya kita jumpa mukhalafatuhu lil ghairi ataupun mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sama lah maknanya, ibarat yang berbeza sebab keperluan untuk menyesuaikan dia dalam syair, dalam nazam. Takhalufun lil ghairi ni kita biasa sebut dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dibeza pada
pernamaan saja. Makna dia merujuk pada makna yang sama, iaitu takhaluf dan mukhalafah. Terjemahannya ialah bersalahan Allah Ta'ala dengan yang lain. Yang lain tu maksudnya makhluk lah selain daripada Allah. Yang lain tu ialah makhlukat ataupun hawadith ataupun mumkinat. Dia belakang lah tu, semuanya kena kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah berbeza dengan makhluk. Ini terjemahan secara mudah lah, terjemahan sifat secara mudah. Kalau kita faham konsep salbiyah macam yang dah dibincangkan dalam beberapa kelas yang lepas, bila membincangkan tentang salbiyah, dia merujuk kepada makna tidak ada pada Allah sifat yang tidak layak baginya. Maka sifat yang tidak layak bagi Allah ialah bersamaan dengan makhluk ataupun menyerupai makhluk, walaupun pada satu sudut. Itu makna mukhalafah yang dimaksudkan ataupun yang dikehendaki oleh ulama-ulama kita dengan kata mereka bersalahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan yang lain. Kita selesaikan dulu sifat ini daripada sudut lafaz dia. Takhaluf lil ghair ataupun mukhalafatuhu lil ghair, dia merujuk kepada makna terjemahannya ialah bersalahan Allah Ta'ala akan perkara yang lain daripadanya lah. Gitulah. Itu kalau kita rujuk terjemahan secara literal, secara harfiah. Maka pada terjemahan tersebut ada perkara yang kita perlu jaga, iaitu yang dimaksudkan dengan bersalahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan yang lain itu, yang dikehendaki dengan maknanya ialah zat Allah tidak sama dengan zat makhluk dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itu makna dia yang perlu kita faham. Apa makna zat Allah tidak sama dengan zat makhluk dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk? Macam yang kita sebut dalam kelas-kelas yang sebelum ni, kefahaman daripada sifat-sifat yang sebelumnya mengikut susunan yang ditinggalkan oleh alim ulama kita, khususnya dalam susunan sifat 20 ni, dia membentuk kefahaman daripada wujud. Dah faham wujud, dijelaskan lagi dengan qidam, kemudian dijelaskan lagi dengan baqa, kemudian dijelaskan lagi dengan qiyamuhu binafsih, kemudian dijelaskan lagi dengan mukhalafatuhu lil hawadis ataupun takhalufun lil ghairi. Bila kita dah faham ataupun bila kita dah yakin, dah mengerti bahawasanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ada yang wajib, ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak disusuli dengan ketiadaan dan tidak berhajat ataupun bergantung harap kepada sesuatu yang lain. Daripada situ dia memberi satu makna yang lebih jelas kepada kita secara kefahamannya. Maka Allah tak sama dengan makhluk. Kefahaman tu dah ada, sebab kita dah bincang daripada sifat yang pertama, daripada sifat wujud lagi. Wujudnya Allah bukanlah seperti wujudnya makhluk. Dan Allah bersifat dengan qidam, Allah bersifat dengan baqa, dan Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Dan semua tersebut menunjukkan bahawasanya Allah tidak sama dengan makhluk secara mafhum. Maka kefahaman secara mafhum tersebut dijelaskan ataupun dizahirkan dengan perbahasan sifat yang kelima ni. Sifat yang kelima, iaitu Allah tidak sama dengan makhluk. Benda yang kita dah faham hasil daripada pembelajaran sifat-sifat yang lain tu dikonfirmkan, disahkan dengan susunan sifat yang seterusnya, iaitu zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk dan sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Lazim ataupun faham mudah daripada tak serupa bersalahan Allah Ta'ala daripada makhluk. Maka diambil makna lazim tu lah. Bila zat Allah tak serupa dengan zat makhluk dan sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk, lazim daripada kefahaman tersebut, maka diletakkan nama yang sesuai dengan kefahaman itu, maka disebutkan dengan bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dia serupa macam lazim ataupun
kita faham daripada tidak ada kaki, contohnya disebut sebagai kudung. Tidak ada reta, tidak ada harta, disebut sebagai miskin. Tidak ada rambut, disebut sebagai botak, dan sebagainya. Tidak ada tanduk, disebut sebagai dogoi, dan sebagainya. Maka tu lazim. Pasal apa kita bincangkan makna asal bagi sifat ni? Sebab kalau kita bincangkan daripada sudut bahasa, bersalahan itu dia ada makna yang khusus, iaitu bila sebut kata bersalahan ataupun berbeza, dia perhajat ataupun dia perlukan kepada dua pihak, baru boleh kita nisbahkan, kita bandingkan, kemudian baru nyata sama ada bersamaan ataupun bersalahan. Kalau tak ada bandingan, tidak ada dua pihak, tidak ada dua sudut yang dibandingkan, maka tak wujud ataupun tak akan ada hasil sama ada bersamaan ataupun berbeza. Kita tahu kata pen, contohnya sebatang pen sama dengan apa? Mesti ada lawan dia, mesti ada bandingannya, sama dengan pen yang satu lagi. Pen ni tak serupa dengan apa? Tak serupa dengan pen yang sejenis lagi. Dia mesti ada perbandingan, barulah menghasilkan kefahaman sama ataupun bersalahan. Jadi kalau kita kekalkan ataupun kalau kita faham daripada lafaz sifat ni saja, iaitu bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk, seseolahnya takut-takut kita faham bila ada makhluk ni barulah ada sifat ni di Tuhan. Makhluk tak ada dulu, kita katalah, sebab kita dah selesai dah perbincangan makhluk ada selepas daripada tiada. Dulu makhluk tak ada, lepas tu baru dia ada. Bila dia ada, barulah bersalahan Allah dengan makhluk. Sebab tak akan wujud makna ataupun kefahaman bersalahan ataupun bersamaan melainkan setelah wujudnya makhluk. Kalau tidak, nak bandingkan dengan apa? Nak hasilkan makna bersalahan ataupun bersamaan tu. Jadi seseolahnya kalau kita faham sifat ni daripada secara perletakan bentuk perkataannya, maka seseolahnya sifat ini baru sabit di Tuhan. Sifat ni baru sungguh di Tuhan. Sifat ini baru ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasanya lah. Sebab kalau tak ada makhluk, tak ada lah bersalahan. Sebab kalau makhluk ada, baru kita tahu, oh makhluk lagu ni, Tuhan bukan lagu ni. Sifat makhluk lagu ni, oh sifat Tuhan bukan lagu ni. Dah ada perbandingan, baru wujud bersamaan ataupun bersalahan. Maka seseolahnya berlaku pada Allah Ta'ala sesuatu yang tidak berlaku sebelumnya. Seseolahnya dia akan membawa kata sebelum daripada ada makhluk, tak wujud sifat mukhalafah ni pada zat Tuhan. Dan selepas daripada wujudnya makhluk, barulah sabit mukhalafah zat Allah dengan zat makhluk. Maka nak menafikan benda tu, bukan makna yang macam tu yang kita maksudkan. Sebab makna bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk diambil daripada kefahaman zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, dan sifat Allah Ta'ala bukan arad. Dia ambil pada situ. Zat Tuhan jenisnya bukanlah seperti jisim, bukan juga jirim, dan sifat Allah bukanlah arad. Maka bila zat Tuhan bukan jirim, bukan jisim, berbeza dengan kita makhluk mana pun, zatnya pastilah dalam bentuk jisim ataupun jirim. Dan sifat Allah bukan arad, berbeza dengan makhluk yang mana sifatnya ialah arad. Maka hasil daripada kefahaman tersebut, lazimnya kita dapat, oh Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Itu asal usul perbincangan ataupun perbahasan berkenaan dengan mukhalafatuhu lil hawadis ataupun takhalufun lil ghairi. Itu daripada sudut lafaz. Sifat ini diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti mana, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu seumpama Allah. Maka yang dinafikan ialah mithil ataupun mumatsalah, serupa. Tidak ada sesuatu yang serupa Allah. Laisa kamislihi syai'un. Orang yang mengaji bahasa Arab, dia faham bila mana yang dinafikan itu dalam bentuk nakirah, syai'un ada tanwin,
dalam ayat penafian laisa ada tanwin syai'un, yang dinafikan itu ada tanwin pada perkataannya, maka dia nafi secara umum. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, wa huwas sami'un alim. Dan ialah Allah itu Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka perletakan wa huwas sami'un alim selepas daripada penafian tersebut memberi kefahaman, kata kalau nak sama pun sama daripada nama sahaja. Allah sifatkan dirinya dengan alim, ada sifat ilmu pada Allah. Kita pun ada ilmu, tapi yang samanya hanya pada nama, tidak pada makna. Allah sifatkan dirinya Tuhan yang Maha melihat, basir, ataupun sami', Tuhan yang Maha mendengar. Kita pun mendengar, tapi mendengar Allah tidak serupa dengan mendengar makhluk. Dia hanya sama pada nama, tapi tidak sama pada makna. Penjagaan di situlah salah satu daripada kefahaman yang kita dapat daripada ayat itu. Maksudnya kalau namanya sama dengan nama sifat yang ada pada makhluk pun, makna bagi nama tersebut berbeza. Dia bukan makna yang sama dengan nama sifat yang ada pada makhluk. Allah Maha mengetahui, makhluk juga mengetahui sesuatu. Contohnya Allah Maha melihat, makhluk juga melihat. Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar. Sama pada nama, berbeza pada makna. Tahu mana kata berbeza? Faham daripada juzuk yang pertama ayat tersebut, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun seumpama Allah. Dan huraiannya boleh pergi panjang lebar, cuma kita nak kefahaman asas sahaja. Antaranya lagi ada juga dalam surah yang lain, iaitu walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu tandingan ataupun sesuatu bandingan pun. Tidak ada sesuatu pun yang boleh membandingkan ataupun dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ni asal ataupun dalil naqli bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadis ataupun takhaluf lil ghairi. Maka diambil daripada bila tak ada satu benda pun yang serupa dengan Allah, bila tidak ada sesuatu pun yang boleh dibandingkan dengan Allah, lazim daripada makna tersebut diletakkan nama sifat sebagai mukhalafah ataupun takhaluf, bersalahan Allah dengan yang makhluk, dengan baharu, dengan makhluk. Maka bukan makna bersalahan yang kita ambil daripada bab dia, iaitu hasil daripada perbandingan, tak. Tapi bersalahan itu difahami daripada makna asal bagi sifat yang diambil daripada nas Quran, iaitu tak serupa. Tidak serupa Allah dengan makhluk, lazim daripada tak serupa, berbezalah, bersalahan. Dia maksudnya makna mukhalafah ataupun makna takhalluf ni dia keluar daripada bab dia, dipanggil laisa min babih. Laisa min babihi. Contohnya macam mana? Contohnya macam kita sebut wallahu a'lam. Wallahu a'lam kalau kita terjemah secara kamus, maknanya yang kita susun akan berbunyi, dan Allah lah Tuhan yang lebih mengetahui. A'lam atas wazan afdal, dia dalam bentuk tafdil. Allah Tuhan yang lebih mengetahui. Maka lazim daripada lebih mengetahui, maksudnya ada yang lain daripada Allah tahu, cuma Allah lebih tahu. A'lam, lebih mengetahui. Maka bukan itu makna yang dimaksudkan dengan perkataan ataupun kalimah wallahu a'lam. Sebab ulama dah jaga dah makna dia, wallahu a'lam ay wallahu alimun. Allah lah yang maha mengetahui. Dia dah buang makna perbandingan tu. Bukan kata ada juga orang lain tahu, ada juga makhluk lain tahu, cuma Allah lebih tahu. Tak, bukan makna tu yang dimaksudkan, dan bukan makna tu yang diinginkan dengan lafaz Allahu a'lam. Tapi yang diinginkan dan yang dikehendaki dengan lafaz Allahu a'lam ay Allahu alimun. Maka ulama sebut a'lam itu laisa min babihi, bukan daripada babnya yang asal.
bukan digunakan dalam babnya. Sama lah dengan sini pun, kita pakai mukhalafah ataupun takhaluf. Perkataan mukhalafah ataupun takhaluf tu kita terjemahkan dengan bersalahan. Dia memberi konotasi, memberi kefahaman. Kena ada dua pihak, barulah boleh disimpulkan sama ada bersamaan ataupun bersalahan. Tapi bukan itu makna yang dikehendaki. Sebab kalau itu makna yang dikehendaki, dia akan menjadikan, dia akan menyebabkan sifat mukhalafah ini tidak sabit pada zat Tuhan, melainkan setelah wujudnya makhluk. Dan kalau macam itulah kefahamannya, membawa kepada Allah baharu. Sebab benda baharu saja yang berubah. Kita bincang dah. Sebab yang dikatakan alam ni dia berubah. Maka bila Allah juga berubah, sebelum ni tak ada mukhalafah, lepas ada makhluk baru ada mukhalafah, berubah. Status dia berubah. Sebelum ada makhluk tak ada mukhalafah, lepas ada makhluk baru wujud ataupun baru sabit mukhalafah. Maka berubah, bila berubah masuk pada nama alam. Bila masuk pada nama alam, maka tidak ada sifat qidam bagi Allah, sabit hudus, sabit baharu. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Jadi ternafi sifat qidam, sedangkan dah sabit sifat qidam dalam perbincangan yang lepas. Maka makna tu keluar. Makna tu bukan makna yang dimaksudkan bila kita sebut bersalahan Allah Ta'ala akan segala makhluk. Sebab makna yang dikehendaki ialah zat Allah bukan jirim, bukan arad. Dan zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Dan sifat Allah bukan arad. Perbincangan jirim, jisim dan arad dan sebagainya ini, ada satu ilmu khusus yang membincangkan tentang perkara-perkara ni. Kita sebut sebagai al-maqulat al-asharah. 10 principle lah, apa nama, 10 prinsip ataupun 10 elemen membincangkan tentang makhluk, satu jauhar dan 9 arab yang dibincangkan dalam ilmu yang berasingan dengan ilmu akidah. Dan dia saling dia diperlukan untuk kefahaman yang lebih jelas tu bagi orang yang nak mengaji lebih tinggi lah. Cumanya mudah kita sebut sini, yang dikatakan jirim di sisi ulama tauhid ialah sesuatu yang mengambil lapang. Yang dikatakan jirim ialah al-mutahayyiz. Dia tahayyuzil makan. Jirim ialah sesuatu yang bertempat. Apa makna sesuatu yang bertempat? Dia perlukan ruang untuk dia berada. Kalau tak ada ruang tu, dia tak boleh ada dekat situ. Kalaulah ada dah sesuatu jirim lain yang dah ada dekat situ, dan jirim lain itu lebih kuat daripada dia, maka dia tak boleh berada di tempat yang sama. Kalau jirim yang telah berada di situ lebih lemah daripada dia, lebih lembut daripada dia dengan bahasa kita, maka jirim yang lembut itu akan mengelak untuk memberi ruang kepada dia. Sebab bila sebut kata jirim, maka dia perlukan ruang untuk dia ada. Sopa kita lah, kita jirim lah dengan makna tu. Maka kita berada satu ruang, dan tempat yang mana kita ada ni, hawa ataupun udara yang berada di sekeliling kita mengelak daripada kita. Sebab bila dibandingkan antara kita, jirim kita, zat kita dengan angin, dengan udara, maka udara lebih lembut, dengan bahasanya lah, udara lebih lembut daripada jirim kita. Maka udara terpaksa mengelak ke tepi untuk membenarkan kita ada pada ruang yang sebelum ni diisi oleh udara. Celah ni lah, ni kawasan depan ni, kawasan ni lah, kalau kita buat box, kalau kita buat petak kat sini ni, kawasan ni dipenuhi dengan udara lah. Dipanggil ulama kita panggil faragh mauhum, kosong yang dalam apa nama khayalan saja. Sedangkan dia dipenuhi dengan udara, oksigen lah bahasa kita dan sebagainya lah, udara. Ni kawasan ini dalam box kita ni, udara ada. Kemudian kita letak tangan. Bila letak tangan ni, tadi kawasan ni yang sebelum ni, yang sebelum tangan kita letak kat sini ni, yang ada udara macam lah ni, udara ada. Bila kita letak tangan, maka kawasan yang tangan kita letak ni udara tak ada. Udara dari mana? Udara akan menyimpang ke tepi. Sebab jirim, yang kata jirim itu dia perlukan ruang untuk dia ada. Kalau tak ada ruang tu, contohnya dinding kita, dinding lantai dan sebagainya, dinding lah, bata, kita nak ambil ruang bata tu, tapi bila kita bandingkan antara tangan kita dengan bata lebih keras, maka kita tak dapat nak merampas tempat bata tu, melainkan kita letak atas bata. Bandingan yang mudah untuk kita nampak ayam lah, cawan kita
Air penuh ni, setitik tak boleh tambah dah contohnya. Setitik pun tak boleh tambah. Memang penuh dah. Penuh sepenuh-penuhnya. Penuh pening dia panggil. Penuh. Setitik air pun tak boleh masuk dah. Penuh, cukup. Kemudian kita masukkan batu dalam cawan ni. Apa jadi? Air akan keluar. Banyak mana air yang keluar? Banyak mana ruang yang diperlukan oleh batu. Sebab batu tu mengambil apa? Tempat yang asalnya diisi oleh air diambil alih oleh batu. Lepas tu air yang asal berada di situ pergi mana? Keluar. Dia keluar pasal melimpah dah, penuh. Dah tak boleh apa dah. Tempat yang asalnya dipenuhi dengan air, bila masuk sesuatu jirim yang lebih keras daripada air, maka air terpaksa mengelak ke tepi untuk memberi ruang kepada dia. Maka tu yang dimaksudkan dengan mengambil lapang. Sama lah ikan. Kalau kita buat contoh dengan ikan, maka dengan bahasa yang betul, kita tak akan kata ikan berada di dalam air. Kita akan kata ikan berada di celah air. Sebab air tu jirim, memerlukan ruang. Ikan juga jirim, memerlukan ruang. Dan dua jirim tidak boleh berkongsi tempat yang sama, melainkan salah satunya terpaksa mengalah. Maka antara ikan dengan air, maka ikan akan menang dalam pertempuran untuk merebut tempat tu. Air terpaksa mengalah, mengelak ke tepi. Cuma kita tak sebutlah ikan berenang di celah air. Dia jadi pelik, kita tak nak pakai bahasa tu. Tapi hakikatnya itulah. Cuma kita sebutlah ikan berenang dalam air. Kalau keras sama keras, sama ke dah? Batu ataupun kayu dengan paku sama. Kayu, bila kita cuba masukkan paku, apa akan jadi kat kayu tu? Sebab kayu tu bila dibandingkan dengan paku, dia kalah. Maka kayu tersebut akan menyimpang ke tepi untuk memberikan ruang kadar yang celus untuk zat paku tu berada dekat situ. Kemudian bila kita tarik paku tersebut, apa jadi? Tinggal lubang. Lubang itulah asalnya ruang yang diisi oleh paku. Cuma kita tarik. Sebab kayu tak macam air. Air dia bercantum balik, kayu tak. Jadi dia meninggalkan ruang. Maka kita bukan katok paku dalam kayu. Kita katok paku di celah kayu. Maknanya lah tu secara tepatnya. Tapi kita tak pakailah bahasa tu. Kita pakai bahasa kayu berada dalam paku lah. Masuk ke dalam paku. Bahasa kita lah. Tengok daripada zahirnya. Tu makna jirim, iaitu sesuatu yang memerlukan ruang. Kalau tak ada ruang tu, dia tak ada kat situ. Kalau tak ada ruang tu, kalau tidak ada ruang tersebut, maka dia tidak boleh berada di situ. Dia perlu berada di tempat yang memberi ruang kepadanya. Kalau tak ada ruang langsung, maka dia tak ada. Sebab tidak ada jirim yang tidak bertempat. Tidak ada jirim yang tidak bertempat. Maka zat Allah, bila dia bukan jirim, maka zat Allah tidak berhajat kepada tempat. Berbeza dengan makhluk, yang mana zat makhluk itu ialah jirim, maka dia berhajat kepada tempat. Dan zat Allah bukan jisim. Jisim sama juga dengan jirim. Benda tu lah semua jirim. Cuma jisim merujuk kepada jenis ataupun sudut pandang yang berbeza. Iaitu yang dikatakan jisim ini ialah sesuatu yang menerima belah bahagi. Sesuatu yang menerima belah, ataupun sesuatu yang menerima dipanggil peleraian. Sesuatu yang boleh dileraikan, sesuatu yang boleh dipisahkan. Itu makna jisim lah. Benda yang kalau besar, dia boleh dibelah dua contohnya. Kalau benda tu lebar, dia boleh dibahagikan. Kalau benda tu tebal, maka dia boleh dibelah ataupun dia boleh diduakan dan sebagainya. Maka tu makna jisim. Hak tu lah juga lah. Cuma dilihat daripada sudut pandang yang berbeza. Dia semua nama-nama bagi zat makhluk. Semua tu nama-nama bagi zat makhluk. Kalau kita tengok daripada sudut dia memerlukan ruang, nama dia jirim. Siapa dia? Kita. Kalau kita tengok daripada sudut dia boleh dibelah bahagi, maka dia jisim. Siapa dia? Kita.
kita tengok daripada sudut dia ada mula, maka nama dia hadis ataupun hawadis baharu. Siapa dia? Kita. Kita tengok daripada sudut dia dijadikan oleh Allah, maka nama dia makhluk. Siapa dia? Kita. Maka dia ialah benda yang sama, cuma disebut dengan nama yang berbeza, merujuk kepada sudut pandang yang berbeza. Bandingan mudahnya macam tu. Kita buat lagu tu lah. Seorang laki-laki, nama dia siapa? Nama dia Ahmad. Ahmad ni, apa nama keluarga dia panggil abang. Pasal apa panggil abang? Sebab ada adik-adik bawah dia, maka panggil abang. Siapa dia? Ahmad tu lah. Kawan sekerja dia panggil cikgu. Pasal apa panggil cikgu? Sebab memang dia kerja cikgu. Siapa dia? Ahmad tu lah. Orang taman dia panggil ustaz. Pasal apa? Pasal malam-malam dia mengajar Quran. Siapa dia? Ahmad tu jugalah. Anak menakan dia panggil Pak Long. Pasal apa panggil Pak Long? Sebab depa Ahmad tu ialah pak menakan depa yang sulung. Siapa dia? Ahmad tu lah. Belah bini dia panggil Pak Su. Pasal apa? Pasal bini dia anak bongsu keluarga tu. Jadi anak bongsu keluarga bini dia orang panggil Mak Su. Dia orang panggil Pak Su. Sebab dia Ahmad tu jugalah. Tapi panggilan ataupun nama tersebut hasil daripada sudut pandang yang berbeza. Sama dengan makhluk pun. Kalau kita tengok dia daripada sudut dia memerlukan ruang, dijerim. Kalau kita tengok daripada sudut dia boleh dibelah bahagikan, dia bercantum daripada beberapa juzuk untuk jadi dia, maka nama dia jisim, ataupun disebut sebagai jauhar murakkab, nama dia lah. Kalau melihat daripada sudut dia tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia benda yang baru ada, maka nama dia hadis, benda yang baru. Melihat daripada sudut dia diciptakan oleh Allah, maka nama dia makhluk. Benda apa? Hatulah, benda yang sama. Maka zat Allah bukan jirim, tidak memerlukan ruang, dan zat Allah bukan jisim, tidak dapat dibelah bahagikan. Dan perbincangan zat Allah bukan jisim ni akan dilanjutkan perbincangan dalam sifat wahdaniyah. Tapi sebab zat makhluk ni merupakan benda yang boleh dibelah bahagi, kita boleh dipecahkan daripada kepala boleh asing dengan badan, tangan boleh asing dengan badan, dan hatta tangan kita sendiri juga boleh dihincirkan sampai halus. Boleh dibelah bahagi, boleh dikerat dua, boleh dicincang, boleh dihiris dan sebagainya. Maka kita jisim lah, tangan kita sendiri jisim. Dia dicantumkan daripada beberapa juzuk yang lain, maka nama dia jisim. Maka zat Allah bukan lagu tu. Zat Allah bukan lagu tu. Macam tu juga sifat makhluk, nama dia arad. Apa dia makna arad? Dia tidak kekal, dan dia boleh berubah. Nama dia arad. Dia tidak kekal dan dia boleh berubah. Ilmu kita contohnya, ilmu kita lah contoh pengetahuan kita, dia bertambah dan dia berkurang. Kekuatan kita contohnya, riang, kemampuan, dia bertambah dan dia berkurang, dia tak kekal. Dia boleh hilang, boleh ada. Penglihatan kita, dia boleh bertambah dan dia boleh kurang. Kurang nampak, bertambah jelas, lebih tajam, lebih kabur. Telinga kita pun sama adalah pendengaran, dia boleh bertambah, dia boleh kurang. Tu arad. Sebab dia sifat yang baru, maka dia boleh berubah dan dia menerima perubahan. Sifat Allah bukan macam tu. Maksudnya sifat Allah juga tidak menerima perubahan. Contohnya bila membincangkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah tak bertambah dan tak berkurang, kekal dengan satu. Tidak ada sesuatu pun yang menambahkan ilmu Allah dan tidak ada sesuatu pun yang kurang daripada ilmu Allah, kekal. Dan sebagainya. Yang dikatakan penglihatan Allah Subhanahu wa taala kekal. Yang dikatakan pendengaran Allah Subhanahu wa taala juga kekal. Yang akan kita bincangkan dalam sifat yang seterusnya lah. Cuma tu beza dia. Maka sifat Allah bukan arad. Dia bukan macam sifat makhluk yang berubah-ubah, yang bertambah dan yang kurang, yang boleh ada yang boleh hilang. Maka bila zat Allah dan sifat Allah tak sama macam zat makhluk dan sifat makhluk, maka faham daripada situ sabitlah kefahaman bahawasanya Allah bersalahan dengan makhluk. Maka terbit nama sifat daripada kefahaman tu. Dalilnya ialah laisa kamitslihi syai'un.
Tidak ada sesuatu pun seumpama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka dia merupakan satu kefahaman yang sangat pentinglah. Maka faham daripada mukhalafatul lil hawadis, setiap sesuatu ataupun setiap perkara yang ialah diri makhluk, sama ada zatnya ataupun sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada zat yang sebegitu ataupun sifat yang sebegitu pada Allah. Itu mudah fahamnya. Kalau makhluk lagu ni, Allah bukan lagu ni. Kalau makhluk lagu tu, Allah bukan lagu tu. Gitu je. Itu bahasa mudah kita fahamnya. Kalau makhluk bertempat, memerlukan ruang untuk dia berada di situ, maka Allah tidak begitu. Kalau makhluk ada sudut kiri kanan depan belakang, ada jarak jauh dekat, maka Allah bukan begitu. Makhluk terikat dengan masa, dengan zaman, maka Allah tidak terikat dengan zaman. Makhluk berhajat kepada tempat, maka Allah tidak berhajat kepada tempat. Makhluk ada sudut. Sudut yang 6 itulah jihah sittah, atas, bawah, kiri kanan, depan belakang. Maka Allah tidak terikat dengan jihah yang 6, sudut yang 6. Makhluk ada jarak dekat dan jauh, maka Allah tidak berjarak, tidak ada dekat dan jauh. Dan seterusnya. Apa saja yang menjadi sifat makhluk dan apa saja ciri zat makhluk, maka Allah bukan sebegitu. Ini kefahaman asal ataupun kefahaman asas. Ambil mana? Ambil pada tadi, ambil pada syai'un yang ditanwinkan dalam ayat tu. Laisa kamitslihi syai'un. Sebab kaedah dalam bahasa kita sebut an-nafyu apa? An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Penafian kalimah nakirah ni mudah fahamnya, kalimah yang ada tanwin lah. Kalimah nakirah yang berada dalam ayat nafi memberi faedah umum. Sebab tu kita tambah dengan terjemahan pun. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sama Allah Subhanahu wa taala daripada segenap sudut, segenap perkara. Yang kata makhluk lagu tu, Allah bukan lagu tu. Maka dia membersihkan kefahaman kita daripada sebarang gambaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita bincang dalam awal kitab dulu, kita tidak membincangkan tentang hakikat zat dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bincangkan dalam ilmu akidah, khususnya dalam sifat-sifat Allah, ialah hukum sifat-sifat Allah. Sifat yang macam ni wajib, mesti ada pada Allah. Sifat yang macam ni mustahil, tak mungkin ada pada Allah. Dan sifat yang macam ni harus, boleh ada dan boleh tiada pada Allah. Yang kita bincangkan ialah hukum sifat-sifat tersebut, bukanlah hakikat zatnya dan bukanlah hakikat sifatnya. Sebab mustahil untuk kita mengetahui hakikat zat dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa mustahil? Sebab kita sebagai manusia, kita perlukan bandingan ataupun contoh sesuatu untuk mendekatkan kefahaman kita. Kalau tak ada sesuatu yang boleh dijadikan sebagai benchmark, sebagai kayu ukur ataupun penanda aras bagi gambaran tersebut, maka kita tak dapat nak bayangkan pun. Kita tak dapat nak bayangkan pun. Jadi bila tidak ada sesuatu yang setanding ataupun yang boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala, yang serupa dengan Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka kita tak boleh nak gambarkan hatta untuk mendekatkan kefahaman kita terhadap hakikat zat Allah dan hakikat sifat Allah. Tak boleh. Kita tak boleh bayang motor, melainkan kita tak boleh bayang motor apa pun, melainkan kita dah ada satu gambaran motor dalam diri kita, dalam kefahaman kita. Kita tak nak tengok contohnya motor Kawasaki, contoh tak nak tengok. Semua hidup tak nak tengok. Bila orang sebut motor Kawasaki, motosikal lah, motor Kawasaki. Kalau kita tak pernah tengok motor, tapi kita pernah tengok motor lain, kita pernah tengok motor Yamaha, kita pernah tengok motor Honda, kita pernah tengok motor Suzuki dan sebagainya, maka dengan gambaran yang kita ada, kita boleh menggambarkan, meneka bentuk motor Kawasaki itu guna. Walaupun tak sama secara tepat, tapi kita sekurang-kurangnya dah ada gambaran awal macam mana bentuk. Sama lah Lamborghini kereta, tak nak tengok contohnya lah, tak nak tengok, tak nak tahu pun
Gambar dah tengok, depan mata tengok tak dah tengok langsung. Tapi kita pernah tengok gambar ataupun kita pernah ada dalam kefahaman kita, dalam maklumat kita, gambaran terhadap kereta lain. Maka walaupun tak boleh sama sebiji macam secara real, tapi kita dah boleh bayangkan yang kata kereta dia takkan lari daripada bentuk sekian. Tapi bila tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, tidak ada satu zat yang serupa dengan zat Allah, dan tidak ada satu sifat yang serupa dengan sifat Allah, maka tak ada jalan untuk kita menggambarkan bagaimana Allah. Ni yang sebahagian asar menyebutkan al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah daripada memahami zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, idrakun, itulah kefahaman. Seolah-olahnya nak bagi tahu kata pengiktirafan ataupun pengakuan kita bahawasanya kita tak mampu untuk mengenal hakikat zat Allah dan hakikat sifat Allah, itulah sebenar-benar pengenalan, itulah sebenar-benar pengetahuan. Sebahagian kata asar ini disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ajzu 'anil idraki idrakun. Macam tu juga dengan asar yang menyebutkan kullu ma khatara bi balika wa tasawwara fi dhihnika wallahu mukhalifun lidzalika. Setiap perkara yang terlintas pada pemikiran dan yang hadir dalam hatimu, maka Allah bukan sebegitu. Kullu ma khatara bi balika wa tasawwara fi dhihnika wallahu mukhalifun lidzalika. Setiap yang terlintas dalam fikiranmu dan yang hadir dalam hatimu, maka Allah bukan sebegitu. Dihasil daripada kefahaman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir atau huwas samiun alim. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ni asas. Dan daripada asas inilah kita bincangkan perbincangan yang seterusnya, bukan dalam pengajian inilah. Iaitu hasil daripada kefahaman bila kita dah jelas tak ada satu benda pun yang dalam dunia ni ataupun dalam luar daripada dunia ni yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak daripada sudut zatnya, tidak juga daripada sudut sifatnya, maka tak ada cara ataupun tak ada perkara yang boleh menyampaikan ataupun membantu kita untuk memahami hakikat zat Allah dan hakikat sifat Allah. Tu asasnya. Kalau kita faham asas tu bagi betul, dan ayat yang menceritakan tentang asas tersebut jelas, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu seumpama Allah, laisa walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang boleh membandingi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kufu, tidak ada sesuatu yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala daripada zatnya dan sifatnya dan perbuatannya. Maka hasil daripada kefahaman yang macam ni, dia akan membawa kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu mana-mana dalil nas Quran ataupun hadis Nabi SAW yang memberikan waham, memberikan sangkaan serupa Allah dengan makhluk, maka itu bukanlah yang dimaksudkan dengan nas tu. Macam yang disebutkan oleh Al-Imam Laqani rahimahullahu ta'ala, iaitu wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas Quran ataupun hadis yang memberi waham, memberi sangkaan tashbih serupa Allah dengan makhluk, awilhu aw fawwid, takwil, ubah maknanya sesuai dengan lafaz yang ada, aw fawwid, ataupun serahkan maknanya yang sebenar pada Allah Subhanahu wa taala, warum tanziha, dan dirikanlah, pacakkanlah penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asalnya begitu. Maka daripada situlah dibincangkan beberapa nas yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW yang zahirnya perkataan yang digunakan, kalimah yang digunakan seseolah menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikatnya Allah tak sama dengan makhluk. Dia akan membawa kepada perbincangan ayat yang muhkamat dan mutasyabihat yang ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi. Ayat yang muhkamat, ayat yang jelas maknanya, lafaz dan maknanya jelas. Manakala ayat yang mutasyabihat ialah ayat yang dalam ayat tersebut ada lafaz dan makna yang tidak jelas maknanya. Ada lafaz yang tidak jelas maknanya. Maka seperti yang ditinggalkan kaedahnya dalam Quran sendiri, maka setiap yang mutasyabihat itu akan kembali maknanya dan akan ditafsirkan dengan mizan ataupun dengan timbangan ayat Muhammad, macam yang Allah sebut dalam surah Ali Imran.
huwallazi anzala fi, macam mana ayat tu? Huwallazi anzala 'alaikal kitabu, huwallazi anzala 'alaikal kitabu. Lupa ayat tu. Surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitabu, huwallazi anzala 'alaikal kitabu minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah lah yang menurunkan ke atas kamu wahai Nabi Muhammad kitab Quran, minhu sebahagian daripada kitab tersebut muhkamatun, ayat yang jelas maknanya, hunna ummul kitab, maka ayat yang jelas makna itulah ialah ummul kitab, ibu bagi Quran tersebut. Makna ibunya apa? Maksudnya menjadi sumber ataupun pegangan asas. Ibulah kita panggil. Ibu roti, ibulah, ibu roti, ibu negeri, ibu apa yang utama, yang menjadi sebagai sumber ataupun dalam bahasa yang digunakan oleh ulama yang menjadi hakim bagi perkara lain. Sebab dia jelas makna dia tidak dapat difahami secara sebaliknya. Satu makna tu saja yang ada. Dia tak ada beberapa makna yang terpaksa kita pilih, ada satu makna tu saja yang ada. Contohnya macam number, tak nak pilih lah. Macam dalam ayat, sesungguhnya ada apa, bagi Allah itu 12 bulan. 12 bulan lah, bukan 13, bukan 11, 12 Maka kalimah 12 itu jelas dan tidak ada makna yang kedua, yang ketiga. Bagi kalimah 12 itu dia ada satu makna, iaitu angka sebelum daripada 13 dan selepas daripada 11, 12 muhkamat. Yang ni nama dia muhkamat, dan inilah yang disebutkan sebagai ummul kitab. Maksudnya yang menjadi hakim sekiranya ada kekeliruan dalam bab tu, dalam tajuk tu, maka dia jadi hakim sebab dia makna yang jelas. Dan Allah sebut wa ukharu mutasyabihat, dan ada selainnya, selain daripada ayat muhkamat, ada mutasyabihat, ayat-ayat yang diragui ataupun ayat-ayat yang kesamaran maknanya. Ayat-ayat yang lafaz tersebut ada makna yang biasa digunakan dan ada makna yang jarang digunakan. Sama ada 2 makna, 3 makna, 4 makna, 5 makna dan seterusnya lah. Sekurang-kurangnya 2 lah. Ada makna yang zahir, maksudnya yang kalau kita baca selapis, itulah makna pertama yang hasil, yang datang dalam minda kita. Dan ada makna yang tersembunyi. Ada makna yang tersembunyi, maksudnya makna tu juga ialah makna bagi lafaz tersebut, tapi dia makna yang lambat sampai dalam kefahaman kita berbanding dengan makna yang pertama. Maka tidak ada jalan untuk memutuskan secara pasti mana satu makna yang dikehendaki dengan firman Allah ataupun sabda Nabi tersebut. Maka kena kembali pada umul kitab, kena kembali pada ayat muhkamat. Maka ayat muhkamat dalam bab ni ialah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ayat muhkamat dalam ayat ini, dalam bab ini ialah laisa wa lam yakul lahu kufuwan ahad, iaitu dalam surah Al-Ikhlas lah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dia merupakan ayat muhkamat dalam bab ni. Maka bila Allah sebutkan dengan jelas, tak ada satu benda pun yang serupa dengan Allah, tak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah, tak ada satu ciptaan pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sebarang ayat yang lain yang menunjuk ke makna serupa, maka akan dikembalikan dengan timbangan ayat muhkamat ni. Maka dia sama ada diserahkan maknanya bagi Allah Subhanahu wa taala, namanya konsep tafwid, ataupun diberikan makna yang sesuai dan layak dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan konsep takwil. Maka tu perbincangan yang lebih tinggi lah, dia akan jadi lebih jauh. Untuk tajuk tu saja boleh makan masa berjam-jam lah, boleh makan masa banyak kali. Dan kita nak bincang tentang asas saja. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ataupun takhallufun li ghairihi ini memberi makna Allah Subhanahu wa taala zatnya bukan jirim dan bukan jisim, tak serupa dengan zat makhluk, dan sifat Allah itu bukan arat, tak serupa dengan zat makhluk. Maka itulah akidah. Gitu. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Itu dalilnya yang kita ambil daripada Quran dan juga dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dengan logik akal, dalil yang kedua, dalil aklinya, kalaulah Allah serupa dengan makhluk daripada mana sudut sekalipun, maka serupanya Allah dengan makhluk tersebut akan membawa hukum yang sama dengan makhluk. Kalau serupa daripada satu sudut, apa yang menghalang ataupun apa yang menegah daripada persamaan daripada sudut yang lain? Kalau boleh sama daripada satu sudut, maka tak ada perkara yang boleh menghalang daripada sudut akal. Samanya Allah daripada sudut-sudut yang lain dengan makhluk. Contohlah kalau kita kata Allah, contoh Allah Tuhan yang memerlukan ruang, maksudnya berhajat kepada tempat. Berhajat kepada tempat. Maka kalau Allah berhajat kepada tempat, apa yang menghalang daripada berhajatnya Allah kepada rezeki contohnya? Apa yang menghalang daripada berhajatnya Allah kepada teman contohnya? Apa yang menghalang daripada kita katakan Allah berhajat kepada benda-benda yang lain? Sebab membuka, kalau satu pintu terbuka, maka dia tidak akan terhenti setakat pintu itu saja. Gitulah mudah bahasanya lagu itulah. Sebab persamaan dengan makhluk walaupun daripada satu sudut akan menyebabkan boleh berlakunya persamaan dengan bab yang lain dalam sudut-sudut yang lain. Maka bila boleh bersamaan itu ada, kalau kita terima persamaan tersebut boleh, maka dia menafikan kalam Allah yang menyebutkan Allah tak sama dengan makhluk. Itu cara fikir akal secara mudah. Sebab persamaan dengan makhluk walaupun daripada satu sudut akan membawa kepada persamaan ataupun boleh bersamaan Allah dengan makhluk pada sudut-sudut yang lain. Dia tak ada sekatan dah, tak ada halangan. Tak ada halangan. Serupa kita lah ni ada, gitulah mudahnya kita. Lah ni ada. Sebelum ni kita tak ada. Sebelum daripada ada kita tak ada. Apa yang menghalang kita daripada tak ada selepas daripada ada? Tak ada benda yang menghalang. Harus. Sebab kita pernah tak ada. Dan daripada tak ada tu berubah jadi ada. Berubah jadi ada. Apa yang menghalang daripada kita berubah daripada ada yang sekarang ni kepada tak ada yang akan datang? Tak ada. Tak ada yang halang. Besar dan kecil sama agaklah. Sama besar dan kecil dan sudut-sudut yang lain. Benda tu asal daripada kecil dia jadi besar. Apa yang menghalang dia daripada terus besar daripada yang sekarang? Tak ada. Apa yang menghalang dia daripada benda tu tersebut jadi kecil daripada yang sekarang pun tak ada. Daripada sudut akal lah. Daripada sudut ni tak bincang, daripada sudut akal. Dia bukan pada khariji dan sebagainya. Dia dibincang daripada sudut akal. Bila ada persamaan ataupun bila menerima sesuatu perkara tersebut berlaku, maka sesuatu perkara tersebut dan perkara yang lain juga yang serupa konsepnya dengan perkara yang diterima tersebut boleh juga diterima untuk benda yang sama dan seterusnya. Maka kalau kita katakan Allah sama dengan makhluk daripada mana-mana sudut pun, daripada sudut zatnya ataupun daripada sudut sifatnya, maka dia akan membawa kepada terimanya Allah segala sifat-sifat makhluk yang ada. Kalau kata Allah bertempat, maka tak mustahil Allah binasa. Tak mustahil lah, sebab makhluk binasa. Maka kalau Allah sama daripada makhluk daripada sudut berhajat kepada tempat, maka Allah juga mungkin sama dengan makhluk daripada sudut ada perkara lain yang boleh menghilang dan memfanakan dia, membinasakan dia. Itu daripada sudut akalnya lah, daripada sudut akal. Maka akal tak terima Allah zat Tuhan yang serupa dengan makhluk walaupun daripada satu sudut sekalipun. Dan itu yang ditekankan dengan perbincangan ataupun tafsiran makna ayat Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa huwas samiul alim. Gitu. Dia akan jadi panjang lebar lah bila membincangkan tentang persamaan, membincangkan tentang aliran mujassimah dan seterusnya. Dia akan jadi pembincangan yang lebih panjang. Dia bukan perbincangan asas fardu ain yang jadi jalanan kelas kita ni. Dia akan jadi lebih panjang lebar. Maka kita tak masuk ke situ lah. Cuma hasil daripada asas yang begini, asas yang kita faham, yang kita bincangkan setakat ni, dia membawa kepada daripada sinilah boleh kita bincangkan tajuk-tajuk yang lebih
tinggi perbahasannya berkaitan dengan perbezaan ataupun tidak samanya Allah dengan makhluk. Gitu. Selesai. Kemudian katanya wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafil. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.